Ya, kita bersua kembali dan sudah pasti dalam aspek kesihatan mental, banyak kita sudah berceritakan bagaimana kesihatan mental ini boleh diterjemahkan dalam pelbagai situasi. Apa yang kita nak ceritakan ketika ini adalah tentang pembelian secara dalam talian ataupun online shopping yang kini sudah menjadi antara pilihan utama untuk mereka melaksanakan kita kata pembelian dan juga urusan jual beli. Kita tahu dalam situasi sekarang pilihan ataupun keperluan membeli barangan itu lebih tertumpu kepada dalam talian atas soal keselamatan. Tetapi bagaimana kita nak menggariskan di antara keperluan dan juga kehendak, dan bagaimana sebenarnya perlu kita ketahui sekiranya kita ada masalah ketagihan membeli barang secara online. Di studio pagi ini kita mengucapkan selamat datang juga terima kasih kepada Dr. Shazli Izzat Ghazali yang merupakan Naib Presiden Persatuan Psikologi Malaysia. Kalau disoroti doktor ya, setahun lebih lah kebelakangan ini, apakah ada sebarang perhatian yang dibawakan kepada pembelian yang berlebihan ini dalam talian? Okey, kalau kita lihat daripada seneru sekarang ni, sejak bulan Mac 2020 berlaku peningkatan yang mendadak lah, especially dengan aktiviti jualan dalam talian ya. So peningkatan berlaku sebanyak 28.9%. So satu jumlah yang besar dan kini dah berkembang dengan begitu pesat, iaitu hampir 48%. So setahun ya kita berada dalam keadaan pandemik sekarang ni. So nampak begitu progresif berkembangnya aktiviti dalam talian ni. Dan kalau kita lihat antara faktor-faktor yang boleh kita kata penyumbang besar lah adalah disebabkan oleh perubahan ataupun norma baru yang kita lalui sekarang ni. Norma baru di mana kita cuba mengelak untuk berada di dalam komuniti masyarakat. So kita punya aim adalah untuk memutuskan rantaian COVID-19. So ini adalah salah satu faktor yang mana menyumbang kepada peningkatan aktiviti dalam talian sekarang ini. Dan kita lihat tingkah laku membeli pun dah berbeza. Dulu bila kita pergi ke shopping dan sebagainya, dia ada duration dia. Dia ada jangka waktu dia. Buka pukul 9, tutup pukul 11. Sekarang ni dalam talian 24 jam. So bila ada accessibility ataupun boleh terlibat dalam aktiviti selama 24 jam, so keterbukaan ataupun penglibatan mereka lebih eksesif lah ataupun lebih aktif berbanding dengan kalau berada dalam konvensional atau tradisional punya pembelian. So disebabkan oleh faktor-faktor ini, dia menyumbang kepada ketagihan lah. Antaranya kita kata ketagih tu, kenapa kita ketagih? Salah satunya adalah disebabkan oleh faktor ketaksupan kita. Kita tak boleh ketagih, kita rasa seronok bila berada dalam online. Kita rasa seronok. Selalunya orang yang ketagih ni dia ada faktor yang underlying. Pasal apa? Antaranya adalah dia rasa kekosongan. Dia rasa bosan. Bila ada kekosongan dan juga kebosanan ni, dia mendorong dia untuk mencari sesuatu yang menyeronokkan. Inilah dia. Bila aktiviti shopping, siapa tak suka shopping? Dalam keadaan sekarang ni, siapa yang tak suka shopping? Kalau ada duit, suka lah. Ada duit, dia boleh dia boleh masuk 24 jam, dia pilih apa yang dia nak. Semuanya ada. Kena pula kalau ada promosi. Bila ada promosi tu, of course dibandingkan harga di luar dengan harga semasa diskaun dan sebagainya. Promosi itu. So dapat beli barang dengan lebih murah dan sebagainya. So tak ada dah attention untuk mencari barang itu, sama ada barang itu perlu ataupun ia berbentuk kehendak. Semua apa saja intensiti dia, apa saja yang merangsang dia disebabkan oleh perubahan pemikiran, disebabkan promosi dan sebagainya, menyebabkan dia ambil ruang untuk membeli ataupun mendapatkan barangan-barangan yang dikehendakinya. Okey. Dan sudah pasti para penjual juga pandai bermain dengan emosi pembeli-pembeli ini, kerana mereka tahu bila waktu, kalau diikutkan dia ada tabulation data ataupun data analitiknya, bila gaji nak keluar, bila waktu pembayaran gaji dan sebagainya, waktu itulah kadang-kala dilakukan sales ataupun jualan secara dalam talian oleh para penjual ini dengan kadar yang lebih murah. Jadi ini mengakibatkan bahawasanya pembeli-pembeli itu mengatakan,
oh tak apa barang ini murah, letak dulu dalam kita kata dalam simpanan dan kemudian baru kita check out dan sebagainya. Walaupun barang itu murah tetapi dengan kuantiti yang banyak dan ditambah lagi, itu akan menyebabkan satu ketagihan yang mana selagi mana ada harga murah, selagi itu akan terus membeli dan klik. Jadi bagaimana boleh kita memperhalusi dan mengatasi masalah? So kalau kita lihat untuk apa-apa aktiviti yang kita nak terlibat so dia kena ada substance lah, ataupun dia kena ada sebab kenapa dia terlibat, ataupun kenapa dia kata ABC, antecedent, niat dia, behavioral dia buat melakukan, dan C, consequences dia. Ini kena tengok dengan jelas lah ABC punya konsep ni. So kalau dia punya antecedent ataupun niat dia hanya untuk mengisi kekosongan dan memasuk ke dalam laman shopping shopping internet ni ataupun online ni, maka kalau tak berseronok dan menghabiskan masa dan sebagainya, intensiti dia untuk terlibat dengan tingkah laku membeli tanpa ada matlamat, so akan naik, dan seterusnya akan menyebabkan dia banyak duit akan dihabiskan. Satu, masa akan dihabiskan dalam online, dia terlampau asyik, dia tak sedar pun seharian habis. Dia ada masa yang sama dia tak makan, sama-sama dia tak menguruskan diri dia, kadang-kadang tidur pun tak, terlampau asyik sangat. Kenapa? Kalau dia tak buat benda tu, dia akan rasa tak seronok. Dia akan rasa gelisah. Dia akan rasa sampai rasa kemurungan. So maksudnya ada attachment kat situ. Kalau tak masuk, dia akan rasa gelisah. Kalau tak masuk, dia akan rasa masalah ni dari segi mainan emosi dan juga pemikiran dia. Obsesif, kompulsif. Kompulsif, dia mengulang-ulang melakukan aktiviti yang sama sampai tahap kepuasan yang dia letakkan. Dia kadang-kadang terlampau terlebih sangat kepuasan yang dia nak dia letakkan tak capai. So nak manusia mana-mana ada tahap kepuasan dia, tak ada. Selagi dia boleh beli barang-barang yang dia kenaki, dia akan beli. So obsesif melibatkan pemikiran. So pemikiran dia asyik ingin membeli barang, ingin mendapatkan apa yang murah, apa sahaja promotion yang dia boleh dapat. Dia walaupun tak ada, asalnya dia masuk tanpa nak tengok je, tapi end up terjebak juga. Dia akan terlibat secara tidak sengaja. Ada beberapa situasi ataupun kategori. Satu, bulimic shopper, dia beli hanya untuk return, dan ada yang trofi, dia cari yang terbaik saja dalam. Dan juga ada yang discount bargain hunter, dia janji murah, pakai tak pakai beli dulu. Dalam situasi ini, bagaimana pula dari segi support system ataupun dalam institusi rumah itu sendiri? Sebab kadang-kadang ini juga boleh menimbulkan friction ataupun salah faham dan juga sedikit pergaduhan dalam ahli keluarga, tak suami isteri ke, adik-beradik, keluarga dan sebagainya. Sebab dalam situasi sekarang, doktor, kita kena jaga duit. Kita tak tahu berapa lama situasi ini akan berlangsung. Tak nak kita tahu ni duk beli barang, tahun depan dah tak ada duit nak beli barang. Jadi dah tak ada duit untuk hidup sebenarnya. Jadi bagaimana boleh diuruskan situasi ini kalau kita tahu, okey, alamak, kalau saya bulimic shopper, saya trophy shopper, bagaimana? So kalau kita dah kena pasti kita ni jenis apa, trophy shopper, shopaholic, even bulimic shopper, kan? Kalau kita dah kena pasti kita ada masalah ni, so patut kita dapatkan khidmat nasihat untuk mengatasi masalah. Banyak cara-cara yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan masalah ni. Antaranya adalah kita toksikkan semua apps yang ada di dalam telefon. Pasal apa? Dianggarkan 93% orang menggunakan handphone untuk membeli belah. Dan kalau kita lihat accessibility orang untuk membeli secara online 66%. So orang boleh beli akses, dan 99% menggunakan handphone. So selagi ini mudah je. Just tekan apps, you dah boleh masuk, register, dia boleh masuk dan membuat apa saja pembelian. So kalau kita kena pasti kita ada masalah, so what we have to do is we have to remove. Kita kena tahan kredit kad
debit card kita supaya tidak terlampau sekarang ni belum apa-apa lagi dah ada kat depan mata kita credit card dan juga debit card kita untuk masuk akses online. Ada e-wallet lagi. E-wallet lagi. Yang tu adalah merupakan e-wallet kadang-kadang tu dah ada siap dah. Kita just purchase. Kita tekan je. Yang ini merupakan merupakan faktor-faktor lah yang menyebabkan orang tu terlibat secara aversive dalam dalam belian secara online ni dan kalau kita lihat dia melibatkan kita nak mengelak orang yang melalui proses ketagihan ni dia struggle dengan perasaan emosi yang tinggi, tekanan. Dia nak elak fikir tapi dia tertekan. Dia tertekan. Dia rasa gelisah. Dia rasa gelisah bila nak lepaskan. Kadang-kadang sampai kemurungan. So that's why social support is very important. Kita kena comfort dia. Tadi saya sebut tadi pasal apa mereka masuk, ada dua sebab, adalah disebabkan oleh satu kekosongan dalam hidup. Dua, kebosanan. So kalau kita dapat isi kekosongan dan juga kebosanan ini, kita boleh divert dia. Maksudnya kita kena libatkan dengan aktiviti-aktiviti yang lebih bermanfaat untuk dia. Okay. So kadang gurau-gurau juga, tapi dulu orang kata 3 little words yang kita suka, I love you, dah sekarang dah tukar add to cart. Daripada satu yang secara emosional dah jadi kepada sesuatu yang material, satu isu yang perlu diberi perhatian sebenarnya. Itu satu lagi masalahnya adalah apabila purchase with purchase yang ditawarkan oleh para penjual ini. Apabila dah beli ni ditawarkan ada satu lagi pembelian, makanya pembelian yang kedua itu mungkin tidak diperlukan ataupun sesuatu yang bukan barang keperluan. So, dia rantaian loh. Dirantai ataupun dikaitkan sekali. Bagaimana kita nak mengelak perkara ni ialah kerana kadang-kadang ditawarkan dengan harga yang murah, kadang-kadang rasa bersalah, guilt, feeling itu yang kalau tak beli mungkin dah tak ada lagi dah offer macam ni. Macam mana kita nak memastikan agar keperluan itu perlu kita tahu dan kita segmentasikan dia. Dan kita tahu platform seperti juga mereka juga ada psikologis. Untuk memenangi hati pengguna. That's why. So kat bahagian online service pun dia menggunakan teknik-teknik persuasif untuk memastikan barang-barang yang ada tu terjual. So these are the techniques. That's why dipermudahkan pelbagai e-wallet, apps yang mudah dilayari dan sebagainya. Free delivery. So and then attention to increase intention untuk membeli. Yang ini pun salah satunya. So kita kena lawan lah. So apa yang boleh kita lakukan adalah meningkatkan kawalan kendiri kita. Yang ni kita kata ni, kalau berperang dengan COVID, kita meningkatkan kawalan kendiri kita daripada keluar dan sebagainya. Tapi at the same time kita kena dia kena ukur baju di badan sendirilah, tu je. Kalau kita nak masuk mana-mana apps pun, kita kena tengok ukur baju kita dulu, sama ada kita mampu ataupun tidak mampu untuk membuat purchase atau pembelian di dalam online. Kerana banyak di samping kalau kita kata officially ini, tapi dia ada scam di bawah bahagian bawahnya. Kita tak tahu so identiti kita dicuri dan sebagainya. So dengan kata lain kita kena berhati-hati lah. So jangan mudah sangat ni, orang marah lah saya cakap ni kan. Jangan mudah. Tapi itu hakikatnya. Tapi hakikatnya itu. So that's why ada setengah tu memang dia lebih suka traditional shopping. Kenapa? Dia boleh merancang. Bila dia masuk tu kita dah ada plan apa nak beli apa ni dan sebagainya, ada list. Tapi bila kita masuk dalam online shopping, so disebabkan oleh tarikan iklan dan sebagainya, menyebabkan kita berfikir berulang-ulang mengenai barang itu tadi, menyebabkan kita melakukan kompulsif aktiviti yang berulang-ulang membeli barang dan menjadi habit ataupun dah menjadi tingkah laku. Kadang-kadang ada 9 item, itu pun satu hal lagi. Daripada item 1 berjangkit kepada item 2. Kita ambil pemanggil dari Melaka. Hello, selamat pagi Cik Syam. Hello, selamat pagi. Okey, kita cuba dapatkan dari semasa ke semasa kita dapatkan pemanggil kita. Cumanya ini yang kalau kita lihat kesan psikologi itu dari segi menyeluruh, dari segi hubungan dalam keluarga sendiri, itu mungkin boleh kita perjelaskan dan juga kita perincikan. Cik Syam kembali dalam talian. Hello, Assalamualaikum Cik Syam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam sejahtera Cik Syam, silakan soalannya. Soalannya begini.
Ni dah norma baru lah. Sekarang ni pandemik kan. Membeli secara online. Biasalah. Soalan saya begini ni, kalau kita beli dalam talian, dia tidak dapat mengadakan runding harga lah. Ada bersetuju atau tidak? Jadi kita harga-harga tu, harga macam harga mati lah. Kita bayar saja. Yang kedua soalan saya, kita juga gagal untuk memeriksa lah secara fizikal barang yang dihantar. Jadi ini ibaratkan kita rasa kita kadang-kadang kita rugi lah. Apa pendapat? Itu saja soalan saya. Okey. Okey, satu kita tak boleh tawar-menawar. Betul lah, tawar-menawar adalah dalam sistem. Kan? Dia ada hari-hari promosi dan sebagainya. So waktu itu harga dikatakan memang murah lah berbanding dengan harga-harga biasa. So kalau nak beli selalunya orang beli waktu promosi tertentu lah. Yang tu memang dah murah, memang harga dah fix. Tak ada pun dah cara online kita boleh tawar-menawar. Kecuali tradisional. Kita tahu boleh lagi 20 sen korang boleh? Tak boleh? So, kita nawar. Tapi dalam online tak ada. It's a one way communication. Dan kalau kita lihat dari segi apa tu, yang kedua tadi boleh apa ni? Boleh boleh dipulangkan semula. Boleh dipulang. Risiko yang memang ada untuk. So memanglah fizikal kita nampak apa yang ada di dalam apa ni purchase tu lah, dalam handphone dan sebagainya. So kalau berlaku kerosakan memanglah ada tempoh waktunya, kat mana kita nak perlu kita hantar dan sebagainya, komplain, aduan dan sebagainya. So untuk terima balik dia ada duration ni pula. Duit tu dipulangkan 3 bulan selepas tarikh pembelian kalau kita tak puas hati dan sebagainya lah, bergantung kepada promosi-promosi yang ada lah. Dan bagi saya yang paling kita kena tekankan bila kita bicarakan isu ni, bila kita kita shopaholic bila shopaholic ni dia boleh sampai ke satu tahap yang lebih serius iaitu buying shopping disorder. Ini buying shopping disorder ni yang kita kena tengok disebabkan macam seolah-olah dia hilang arah bila dia masuk tu dia dah berada dalam suasana dunia dia. Bila berada dalam dunia tu dia berisiko untuk melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan dia tiga elemen. Satu, dia tak dapat deal dengan tekanan yang dilalui dalam waktu ketika itu. Maksudnya ada tekanan yang dia ada tu dia cuba melawan dengan rasa keseronokan yang kenikmatan membeli. Inilah kegairahan untuk mendapatkan barang. Tapi tekanan kat luar tadi yang cakap tadi kan, family, duit dan sebagainya, perancangan duit semua dia tak terfikirlah. Yang kedua, aktiviti yang sepatut dia lakukan dia tak boleh buat pasal terlampau taksub dengan membeli ni. Patut dia pergi keluar bekerja, mencari rezeki. Kalau kena buang kerja dia kena ikhtiar mencari pendapatan dan sebagainya. Tak ada, dia tak boleh buat. Yang ketiga, hubungan dia dengan persekitaran dia makin jauh. So ini yang kita ni dengan family asyik bergaduh dan sebagainya. So nak elak daripada bergaduh dia masuk ke shopping, online shopping and then shopping daripada dia nak menyelesaikan masalah di luar sana. Dengan masyarakat perlu isolate diri dia. Ini adalah isu-isu yang kita kena lihat dan kena teliti supaya tidak berlaku. Walaupun dianggarkan hanya 5% penduduk dunia mengalami BDS yang kata buying selling disorder ni, buying shopping disorder ni, tapi still dia boleh menjadi satu isu yang serius bila kita tak menangani dengan baik. Kita takut dia menjadi escape plan ataupun escape objektif untuk mereka lari daripada masalah dan sebagainya. Kita ada pemanggil juga dari Pahang. Hello. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Silakan tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, saya Zahari daripada Kuantan Pahang. Saya ada nak share satu pengalaman saya lah beli barangan melalui online ni. Apa yang kita order tu, apa yang ditayangkan dalam biasanya ni keluar kat Facebook lah.
Tapi bila kita beli, barang tu sampai lain daripada yang kita bercadang nak beli, yang apa yang ditunjukkan tu. Mana sini macam tadi dah sebut scam tadi kan. Mana ni memang berleluasa lah saya nampak. Jadi ada apa ke tindakan untuk menghalang benda-benda yang macam ni? Adakah tidak ada satu cara untuk menghalang pihak Facebook ni memberi ruangan kepada penjual-penjual yang macam dia jual tapi dia seolah scam lah sebab barang tu tidak sama seperti yang ditunjukkan. Ya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Encik Zahri dari Itulah kita sebut tadi kan. Yang ini menjadi platform kepada orang yang nak ambil ruang peluang untuk untuk menipu dan sebagainya lah. Dia ambil kesempatan so itu kebijaksanaan kita lah dalam melayari dunia maya ni bagi saya begitu penting. So sebelum kita beli, buatlah penelitian. Kita tengok balik latar belakang syarikat, barang-barang, tengok komen-komen yang diberikan. Betul-betul ke barang ni barang ni tulen, ada yang kena tipu ke dan sebagainya. So respon-respon ini memberi kita psycho-educate kita. Sama ada barang-barang ni boleh dibeli atau dipercayai tulen, betul dan sebagainya. So maklumat-maklumat ini penting. So jangan kita mudah terpengaruh dengan dengan apa yang ada di depan mata kita dalam Facebook dan sebagainya. Tapi kita kena buat homework kita sendiri. Nak beli, kita kena cari maklumat ni dengan betul. So that's why ruang komen kadang-kadang ada orang beli ubat kurus tak kurus-kurus pun. So kan, so bila jadi macam tu, so di ruang komen itulah yang memberi identifikasi pada kita barang ni boleh menjadi efektif atau tidak. Ada setengah-setengah bila beli tu dia ada syarat pula tak boleh minum kopi lah apalah semua, padahal kopi tu kegemaran kita, pagi-pagi kita kena. So dia seolah-olah menipu kita, padahal dia kata ambil tunggu masa 2 minggu untuk turunkan berat badan, contohlah. So ni benda-benda perkara-perkara yang kena teliti dengan betul kerana dia melibatkan sistem kepercayaan kita. So once sistem kepercayaan kita dah tercalar ataupun dah affected, so that's why kita tak akan berada dalam keadaan membeli dah selepas itu. So intensity dia akan turun. Tapi seperti ketagihan mana-mana pun, untuk detox daripada ataupun meleraikan diri daripada cengkaman tabiat tersebut bukan satu yang senang, dan kadang-kadang ada suami ataupun isteri yang sorok barang dalam but kereta dulu, kemudian dia ada hideout tempat dia. Ini dalam jangka panjang memberikan satu impak yang sangat negatif, terutama satu kepercayaan tu pun telah dikhianati. Dan tapi apa lagi yang boleh dilakukan selain daripada I ambil kredit kad you, dia bagi kredit kad lain. Dalam situasi sebegitu bagaimana doktor? So itulah ni kawalan diri lah bagi saya, disiplin lah. Tak ada siapa yang boleh mengubah seseorang itu melainkan diri dia sendiri. So kita boleh nasihat tapi end up dengan dia. Yang penting saya kata consequences tu. Hutang yang meningkat, tak boleh diurus. Bila hutang dah naik, bank duk asyik call, dah mula kita risah, bimbang. Bila risau, resah, bimbang apa yang berlaku, kita di tekanan kita terlalu lebih, kita akan jadi marah, kita akan mula menjadi agresif, tingkah laku kita agresif kepada orang sekeliling kita. Ini pasal satu sebab je. Tak boleh mengawal behavior kita, yang B tadi tu. Kalau B tu kita boleh kawal, niat kita awalnya membeli barang keperluan saja, of course B akan behavior kita akan kita align untuk ke arah niat kita. Dan consequences kita akan akan terkawal. Maksudnya kawalan kendiri ada dekat C tadi. Consequences itu. Behavior kita kawal diri kita, consequences dia kita akan elak daripada hutang yang terlalu banyak. Bila elak hutang, hidup kita tenteram, kita jadi lebih harmoni, kita lebih senang, kita boleh bersama dengan keluarga. Duit yang ada tu kita boleh laburkan untuk family dan sebagainya, rather than kita terlampau obses kepada barang yang tak perlu pun kita fikir atau kita buat pemulihan. Pasal strategi yang ada sekarang ni memang
strategi-strategi yang begitu influencing ataupun dia mempengaruhi kita untuk walaupun kita tak ada niat untuk membeli, end up kita terbeli juga. Godaan dia kuat. Godaan kuat. So dengan cara lain, kawalan kediri kita kena kuat, kawalan kena disiplin kita kena kuat, dan kita kena tahu asas kita. So yang tadi tu ukur baju di badan sendiri. Kalau kita tak boleh ukur baju kat badan sendiri kita, susah. Okey. Doktor, kita ada seorang lagi pemanggil dari Pulau Pinang, Haji Nazar. Silakan dengan soalannya. Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Tuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Tuan Haji, silakan. Saya ni apalah, ada buat satu pembelian dalam online lah kan. Ya. Jadi saya tengok dalam iklan dia, benda tu cukup cantik dengan berbuah sekali dengan semua pokok besar. Jadi saya berminat lah, saya buatlah order. Bila saya buat order, dia tolak dalam kredit kad kami lah kan. Baru kita tengok je, dia ada tempat dia tolak dalam kredit kad kita. Jadi tak boleh buat apa lah, kata bayar. Lepas tu, pokok tu dia sampai ke tangan saya, 3 pokok. Daun pokok kurma tu 2 helai saja setiap pokok. Jadi 3 helai, saya dia minta bayar 370. Jadi macam mana tu Tuan? Saya cukup tak berbuah hati lah. Macam mana boleh terjadi macam ni? Ya, terima kasih. Pokok kurma tu baru tumbuh 2 helai daun. Ya. 3 pokok 370 dia cas lah. Jadi tak boleh sabar langsung. Terima kasih Tuan Haji. Itu soalan saya lah Tuan. Tolong jawab kita. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Tak puas hati lah. Itulah bila kita barang yang kita harapkan tak sama dengan apa yang kita dapat, of course kita akan marah lah. Memang patutlah Tuan Haji tadi marah dan juga mengadu yang dia tu tak puas hati dengan apa yang dia dapat. So refleksi emosi yang ada tu normal, tapi bagi saya yang penting jadikan dia sebagai satu pengajaran kepada kita. So berhati-hati dalam kita membeli barang-barang di dalam online. Selidiki latar belakang dia, syarikat, barang-barang yang dapat through comments lah. So kita kena jadi very kreatif. So macam Tuan Haji tadi mungkin dia boleh bagi feedback balik melalui kalau beli kat Facebook tu ada ruang komen dan sebagainya. Letak review. Masukkan dalam review tu supaya orang lain semua tak terkena. At the same time dia ada hak dia. Tadi Tuan Haji ada hak dia untuk mendapatkan hak dia balik, duit dia balik dan sebagainya, dengan membuat laporan-laporan tertentu supaya dia tidak menganiaya, syarikat tu tak menganiaya orang-orang lain. So bagi saya rasa bersalah, tidak hilang kepercayaan kepada sistem tu adalah hasil daripada ruang yang dia terlibat tadi tu. So dia akan secara tak langsung dia akan juga menyebabkan Tuan Haji ni tidak akan, pasal orang ketipu ni, dia akan lebih wawas, dia akan lebih berjaga-jaga untuk buat apa-apa transaksi masa akan datang melalui online ni. Berbalik kepada dari segi trend mereka melihat kalau satu-satu semua orang tunggu 2, 3, 4 sampailah ke bulan 12 nanti. Tapi kalau diamati klip tu sebenarnya sama sahaja. Barangnya tetap sama sahaja. Dari aspek psikologi pula bagaimana untuk kita melatih semula supaya tidak terlalu teruja dengan tarikh-tarikh gimmick yang diberikan oleh online portal ni? Yang bagi saya lah yang penting sekali kita kena cuba memerihalkan apa sebenarnya perkara yang cuba ditonjolkan kepada kita ini. Itu kena memerihal. Lepas tu kita kena faham tujuan shoppers online dan sebagainya adalah untuk mempengaruhi kita supaya membeli. Yang ketiga, kita buat ramalan lah. Kalau kita beli itu apa benda kita dapat. Yang keempat, mempengaruhi diri kita untuk mendapat yang terbaik untuk diri kita. So dengan kata lain, yang penting adalah kesejahteraan kita. Kesejahteraan family kita.
barang tu mungkin dia bagi sedikit kesejahteraan pada kita saja. Tetapi dekat family kita, dekat diri kita, kita perhati, kena pula kena tipu macam ni. Of course dia akan mendatangkan rasa emosi, takat meluahkan secara orally fine, okey lah. Tapi kalau sampai bertindak dengan tingkah laku yang agresif, yang tu yang kita tak nak. Sampai ada setengah tu sampai berada dalam keadaan kemurungan, isolate, mengasingkan diri daripada keluarga pasal kena tipu kan. Dia cakap barang cantik tiba-tiba ni dia dipinggirkan daripada keluarga, diejek, ada setengah kena maki dan sebagainya. So a lot of things happen, menyebabkan dia sendiri akan mengalami masalah emosi dan juga pemikiran yang teruk yang terpaksa dia lalui. So end up dengan kemurungan, perkara yang kecil tapi sampai boleh menyebabkan dia rasa hilang keseronokan untuk menikmati kehidupan di dunia kita. Bercakap tentang kemurungan, kesan pada emosi itu, ada juga tindakan setengah penjual yang tidak bertanggungjawab menggunakan teknik menakut-nakutkan ataupun teknik untuk memberikan kaedah merujuk kepada keadaan fizikal seseorang itu. Contohnya, belilah ubat ini kerana muka anda berjerawat, ataupun kulit anda gelap, anda perlu untuk cerahkan kulit ini dengan memakai produk kami, anda perlu kuruskan dalam masa 3 hari kerana ni dah obes ni dan sebagainya. Jadi ini antara teknik-teknik yang dilihat sebagai tidak bertanggungjawab dalam menakut-nakutkan dan juga memberikan kesan kepada psikologi individu. Maka akan ada satu kesan lagi, iaitu seseorang individu ataupun pembeli itu akan merasa rendah diri dan rasa macam terperosok di satu pinggir untuk membeli barang ini. Jadi bagaimana kita nak menangani masalah penjual-penjual yang sentiasa menggunakan perkara-perkara psikologi seperti ini? Bagi saya yang penting, especially yang menjual kan, dia kena ada sifat empati lah. Katakan perkara yang sama berlaku pada diri dia, apa dia rasa? So kalau dia pernah rasa kena tipu, kan, macam mana perasaan bila kena tipu? So be empathy, merasai apa yang orang ini rasa. So bagi saya nak kena jujur lah bila melakukan satu perkara tu, jujur pada diri kita, insya-Allah kejujuran itu akan mendatangkan lebih banyak barakah daripada kita menipu orang dan mendatangkan kesengsaraan kepada diri kita nanti. Dan tu bagi saya lah, self of guilty, dia akan rasa bersalah yang tinggi bila menjualkan barang-barang yang tidak berkualiti, barang-barang yang tidak memberi kesan yang baik sepatutnya yang diwawarkan. Yang tu dia akan membawa rasa bersalah ni tak timbul sekarang, tapi bila sampai ke usia lanjut nanti 60-an ke atas, barulah perkara-perkara ini akan datang mengimbau dan menghantui dia. Adakah kita nak rasa benda ni pada bila umur kita 60 tahun nanti? Sanggupkah kita melalui satu tahap rasa putus asa, rasa bersalah kerana kita pernah menipu orang? So daripada sekarang, kalau boleh kita elak, lebihkan sifat empati dalam berurusan dengan manusia di sekitar kita. Yang tu bagi saya lebih penting daripada kita mengautkan keuntungan yang berlipat kali ganda. Baik. Satu perkara yang cukup menarik juga untuk kita perjelaskan, kerana ini juga antara satu kaedah yang banyak digunakan, iaitu ada penjual yang meletakkan kaedah-kaedah bidaan untuk bidding kepada barang-barang tersebut. Jadi ini juga menyebabkan para pembeli itu berlumba-lumba untuk mendapatkan, kadang-kala bidaan itu lebih mahal daripada harga yang sebenar ataupun daripada harga asal yang ditetapkan. Jadi ini satu masalah juga dalam pembelian online shopping, kerana bidding ini juga sebenarnya satu mungkinlah salah dalam perniagaan, tetapi ia diamalkan untuk mendapatkan lebih ramai pembeli dan juga outreach kepada pembeli. Ya, betul. Saya memang kita aware ada bidding untuk dapat suatu barang, tapi selalunya barang-barang yang orang bid ni dia mempunyai nilai pada diri dia. So that's why dia sanggup bayar nilai yang signifikan untuk diri dia. Maksudnya kalau barang tu mempunyai manfaat pada dia, dia boleh membuat bidding dan sebagainya. And again, tingkah laku kalau bagi saya balik pada asasnya keperluan dan kehendak. So apa benda yang kita nak, kalau kita dah mampu nak memuaskan kehendak kita, it's fine. Tapi kalau kita tak mampu, kita tengok barang keperluan kita, kita boleh penuhi ataupun tidak. So kalau kita dah boleh penuhi tapi kehendak, tak ada masalah nak bidding dan sebagainya. Tapi buat masa sekarang ni dengan keadaan pandemik dan sebagainya, kita tak tahu macam mana masa depan kita projection, masa depan kita apa yang bakal kita berlaku dan sebagainya. Kalau kita tengok masa ke depan lah, yang penting masa depan tu biar ia berlalu, tapi masa sekarang ni kalau kita boleh, kita fokus untuk diri kita dan keluarga kita supaya mereka selamat, sehat, sejahtera dari segi emosi dan juga kognisi, dan juga
sejahtera di segi jiwa dan juga keharmonian di dalam keluarga. Kita tak nak berlaku kucak-kacir, kita tak nak berlaku pertengkaran, kita tak nak yang benda-benda yang efektif yang negatif yang boleh menghantui dia melakukan satu tingkah laku yang negatif yang akan memusnahkan diri dia at the end of the day, disebabkan oleh penilaian yang salah yang dia buat pada waktu ketika nak membeli, terlampau obses membeli sesuatu barang itu. Ya, yang penting berhati-hati dan juga memilih terlebih dahulu apa yang perlu dan juga apa yang tidak perlu. Dari Sarawak kita ada juga pemanggil untuk sesi kali ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dengan soalannya. Waalaikumsalam. Ya, saya nak tanya dengan yang keluarga polisi juga yang duduk pakai baju kot. Ya. Ya, yang bertanya pada Dr. Izzat ya. Oh, ya. Nak tanya ke polis serikat tak? Serikat macam berdagang barang tak? Kredit card, okey. Bukan apa tu? Kalau kita nak beli itu macam mana cara? So, pakai online. Okey, macam mana nak menggunakan kredit card? Ini kena hati-hati jawab ni. So, okey, kalau mungkin kita boleh tambahkan macam mana menggunakan kredit kad dengan lebih berhati-hati supaya kita tidak jadi scam oleh so maklumat-maklumat perbankan kalau boleh kita mengambil sikap hypervigilance ataupun berhati-hati dalam kita nak melakukan transaksi. So that's why bagi saya yang penting sekali adalah platform shopping tu sendiri. Bagi saya Facebook selalu kalau kita beli barang-barang selalunya dia tidak memberi sesuatu yang kita kendaki. So benda yang tonjolkan dan sebagainya selalunya tak sampai ataupun tak memenuhi apa yang di fungsinya dan sebagainya. Tetapi kalau platform-platform tertentu shopping yang besar dan sebagainya itu mungkin kita boleh ada sifat percaya untuk kita membuat transaksi menggunakan kredit kad dan sebagainya. Okay. Yang penting bagi saya apa saja transaksi yang akan dilakukan ataupun yang dah dilakukan, kalau yang dah lakukan tu barang dah sampai memenuhi spesifikasi kita, akan meningkatkan rasa percaya kita kepada platform itu. Tetapi kalau dia mendatangkan banyak tadi kita terima mendatangkan sesuatu yang ketidakpuasan hati bila terima barang tak sampai sebagaimana yang diharapkan, so kena tipu dan sebagainya. So bagi saya kalau orang-orang yang guna platform ini better not kita mendedahkan maklumat-maklumat kita kerana banyak kes-kes scam, ramai yang tak bekerja sekarang ni dan mereka menjadi kreatif. So bila menjadi kreatif tu mereka menggunakan ruang ini untuk menipu. So kita kena ada sifat berhati-hati dan kita kena lebih menjadi seorang yang lebih bijaksana. So jangan ikut emosi. Apa yang perlu kita ikut adalah ikut pemikiran kita yang rasional. Pemikiran kita adalah berdasarkan kepada fakta. So that's why kita tengok reviews dan sebagainya. Daripada kita mengikut emosi kita nak. Bila kita nak dia akan memberi kemudaratan yang tinggi kepada diri kita bila kita terlibat nanti. Yang penting tengok poket dululah. Tengok betul kata. Nak berhutang baik tak payahlah kan. Okey. Baik, terima kasih untuk perkongsian tersebut. Terima kasih Dr. Shazli Izzat Ghazali kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah satu perkongsian yang baik juga untuk kita membawakan bagaimana aspek kesihatan mental dan juga impak kepada psikologi boleh dijemakan ataupun diterjemahkan dalam pembelian secara dalam talian ini.